Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, hadirin kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala setelah kita menunaikan fardu maghrib secara berjamaah, yang mana baginda Nabi SAW menyebut, Basyiril masya'ina fil dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumil qiyamah. Beri berita gembira kepada mereka yang selalu datang ke masjid pada waktu gelap gelita, kerana mereka akan dapat cahaya yang sempurna di akhirat nanti. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Selain daripada kita dapat pahala i'tikaf, selain kita dapat pahala majlis ilmu, ada satu lagi pahala tambahan yang kita akan dapat, yang disebut sebagai istilah fadlu intizarus salah, pahala tunggu semayang. Daripada satu semayang ke satu semayang lain kita tunggu, maka kita akan dapat pahala sama macam semayang madama fi musallahu, selama mana dia berada di tempat dia semayang. Seolah-olah dia akan dapat pahala macam dia duduk semayang. Malaikat akan tulis duduk semayang, duduk semayang, duduk semayang, duduk semayang, duduk semayang, selagi mana kita tak habis lagi, maksudnya tunggu nak semayang tu, pahala kita akan dapat. Sebab tu biar pilah program habis pukul 11 ke, forum habis pukul 12 ke, tarawih habis pukul berapa ke, ya pi. Sebab apa? Sebab selama mana kita duduk, satu dapat pahala fadlu intizarus salah, pahala tunggu semayang, dan yang kedua kita akan dapat pahala yang nama dia malaikat akan doa dua benda pada kita. Yang pertama, malaikat akan doa, Allahumma ghfir lahu, ya Allah, ampunilah orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang tunggu semayang ni, ampunilah dosa mereka, ampunilah dosa mereka, ampunilah dosa mereka. Dan yang kedua, malaikat akan doa, Allahumma rahamhu, ya Allah, bagilah rahmat pada dia, bagilah rahmat pada dia. Sepanjang mana kita duduk, Allah akan beri pahala pada kita. Sebab tu muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kata kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita akur dengan apa sahaja peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Sebab akhir zaman ni tuan-tuan, ramai manusia yang dia lahir sebagai orang Islam, sebagai orang yang Islam, tetapi dia sendiri dia kurang jelas tentang agama dia sendiri. Dia kurang jelas tentang agama dia sendiri, padahal dia tu agama dia Islam, tapi dia sendiri tak faham tentang agama dia. Sebab tu kita tengok ramai orang, kalau tonton tengok di internet, kalau tonton tengok di media-media masa, WhatsApp, Facebook dan sebagainya, ramai orang yang dia muncul sebagai orang yang mula mempersoalkan tentang agama dia sendiri. Antara golongan-golongan ini adalah yang makin lama makin berkembang, makin lama makin berkembang dengan bahayanya fahaman-fahaman liberal dan sebagainya yang menular kadang-kadang di tempat kita dan di dunia sekarang ni. Adalah masalah yang berlaku kerana dia boleh vokal cakap beragama, padahal itu adalah agama dia sendiri. Allah beri pada dia nikmat iman dan Islam, benda besar, tapi dia tak rasa benda tu berat untuk dia, sehingga dia berani cakap dengan lidah dia, dia berani cakap dengan mulut dia sendiri. Dia cakap macam ni. Apa dia cakap adalah, dia kata, Tuhan, hang duduk di atas, hang mentadbir dunia ni, dan di bawah ni ada Nabi SAW yang kata Muhammad sebagai Rasul, yang di bawah ni kami ada sebagai orang yang menurut perintah daripada kamu ni, wahai Tuhan. Wahai Tuhan, kamu tahu tak, kami ni agak letih dengan apa peraturan yang kamu buat dengan agama. Kami rasa penat dengan semayang, kami rasa penat dengan puasa, kami rasa tak larat dengan zakat,
Kami rasa leceh dengan haji. Semua benda kami rasa penat. Hang tahu tak? Sembahyang subuh ni kami kena bangkit awal. Keadaan kami letih. Kami mengantuk di tempat kerja. Disebabkan kami payah nak sembahyang pula. Lepas tu ada time frame pula untuk kami. Pukul 7, 10 tak boleh sembahyang dah. Hang kena settle bab sembahyang daripada azan lebih kurang sejam 15 minit. Tu je masa kami ada. Tahu tak kami penat nak kejar sembahyang subuh tu sehingga tercungak-cungak kami nak sembahyang subuh. Habis dah subuh, mai pula zuhur. Tahu tak kami penat sembahyang zuhur? Saya kita jawab. Semua soalan yang dibangkitkan oleh golongan-golongan ni kita akan jawab balik. Apa dia kata? Zuhur lah masa kami nak duduk bersama-sama dengan klien kami, bisnes kami, nak duduk seronok relax macam tu. Tu keadaan masa kami. Tapi masa tu kami kena sembahyang zuhur, kami rasa penat, kami rasa susah, kami rasa payah. Tahu tak sembahyang asar ni kami kena buat apa? Masa tu lah jam, balik, tak larat, letih, kami penat, kami kena sembahyang asar pula. Tak cukup dengan tu, nanti kami kena sembahyang maghrib pula. Tahu tak maghrib adalah prime time kami duduk dengan keluarga kami. Nak tengok anak kami belajar, nak tengok anak kami ambil tuition macam mana. Ni masa yang ada pada kami dengan family. Tahu tak kami tak larat sembahyang isyak. Kami penat satu hari kerja, kami nak tidur, masa tu kami dipaksa sembahyang sampai 4 rakaat, kami jadi tak larat. Tak puas hati dengan tu, dia kata puasa pula. Tahu tak puasa ni satu benda yang tak bagus untuk kami. Sebab apa? Ada makanan depan kami, ada minuman depan kami. Sebab apa kami tak dibenarkan makan? Sebab apa syariat ini satu benda yang agak menyusahkan kami? Sebab apa Tuhan suka tengok kami letih, kami tak larat, lepas asar tu muka macam tak larat macam tu. Sebab apa bagi satu peraturan susah kami? Kami nak minum air ke? Kami nak makan ke? Dia fikir kami ya. Puasa ni agak memenatkan kami. Saya kita jawab, zakat ni aku kerja tuan-tuan tahu depa bubur zakat. Tuan-tuan faham saya cakap Pulau Pinang kan? Kita tengok muka tuan-tuan ketat, kita tengok macam relax-relax, jangan takut. Kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan tulis apa-apa roket, nanti di hujung kita buka kaunter, tuan-tuan tanya. Tak apa, jangan takut insya-Allah. Zakat, dia kata zakat adalah satu-satunya benda yang menyebabkan orang jadi pemalas. Iyalah, duk bagi duit ke orang, bagi duit ke orang, kawan tu sandar kat dinding, semua benda dia dapat. Oi, dia ni zakat sebenarnya membina lebih banyak lagi manusia pemalas katanya. Tak cukup dengan tu, haji. Tuan-tuan tahu mereka kata apa pergi haji? Buat apa? Perhabis sampai 10,000, pakai baju nampak ketiak, pergi pusing kotak hitam. Kalau orang Pulau Pinang kata korang ajar dah lah. Kalau orang Kuala Lumpur tak tahu korang ajar ke apa, bunyi baik sikit kita tahu lah. Tapi gaya ayat tu kita dengar kata apa? Dia rasa agama ni satu benda menyusahkan dia. Dia rasa agama ni satu benda yang leceh, agama yang penatkan diri dia. Tuan-tuan saya beri tuan-tuan satu contoh lah yang mudah. Apa dia? Ada orang main main layang-layang. Dia main layang-layang sampai tinggi, layang-layang tu terbang, elok dia terbang. Layang-layang ni dia otak pendek, dangkal, akal yang dangkal tu dia kata apa? Penatlah aku duduk atas ni, jadi leceh lah. Susah terikat dengan tuan aku ni. Tuan aku nak bila dia terbang ke aku, dia tak mau dia turun ke aku. Aku rasa terkongkong, aku tak mau duduk dengan dia. Dan si layang-layang ni bukan dia cakap kosong, bahkan dia cakap tu satu benda yang melampaukan diri dia. Dia buat apa? Dia buat keluar gunting, dan dia gunting tali dia tu. Apa yang jadi pada dia? Maka layang-layang tadi tu dia betul lah seperti sangkaan dia. Bila dia bebas daripada tuannya, dia mula terbang ke atas, tinggi ambil ketiak sangkut dah ni. tinggi sampai atas. Tapi tinggi tu sampai bila? Tak lama, sebentar lagi dia akan turun. Layang-layang tadi mula gelabah. Dia kata, siapa turun ni? Dia gelabah. Tapi turunnya tu, bahayanya dia turun tu, kadang-kadang boleh jadi sangkut atas pokok. Boleh jadi bahayanya tu boleh menyebabkan jatuh atas jalan raya orang pijak dia. Atau boleh jatuh di longkang. Atau boleh jadi macam-macam. Lebih teruk daripada bila dia turun dengan apa? Dengan tuan dia tadi tu. Tuan-tuan saya nak agak, tali itulah tali agama.
Sebab tu Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang kamu dengan tali agama Allah tu, sungguh-sungguh pegang. Walaupun hang nampak tali tu mengekang hidup hang, walaupun hang nampak macam ada peraturan, ada benda yang hang boleh dan tak boleh buat, kerana itulah benda yang menyebabkan hang jadi selamat. Sebab hidup di dunia bukan agama ni menyusahkan kita, bahkan agama menenangkan kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Sadaqallahu azim. Taha, kata Allah Ta'ala, kami tak pernah turun Quran nak menyusahkan hangpa. Kami tak pernah turun agama ni nak susahkan hangpa. Sembahyang bukan satu benda menyusahkan hangpa. Zakat bukan benda yang menyusahkan. Haji, puasa, syahadah, kesemua rukun Islam bukan benda yang menyusahkan hangpa. Bahkan tazkiratan liman yakhsha, untuk jadi peringatan orang yang jauh di lubuk hati dia ada takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sembahyang yang kita sembahyang tu bukan benda menyusahkan kita. Tak susah. Sebab apa? Sebab masa kita takbir tu ringan je tangan kita. Allahu Akbar, mudah aja. Allah tak pernah takdirkan hang nak takbir hang kena angkat LC 135 atas kepala hang. Penat juga ustaz. Sembahyang Isyak sekali merangkap package sembahyang jenazah tu. Mudah-mudah macam anak-anak tahfiz kita boleh lah angkat. Kena dia main 5 series, 7 series semua. Tak penat kawan tu. Sekali angkat takbir tu jadi macam mengah, nak kena pam semua, jadi susah. Ada tak takbir kena angkat benar? Tak ada. Allahu Akbar biasa je. Sembahyang berdiri boleh tak? Boleh. Tak boleh sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Sembahyang duduk, sembahyang tidur, sembahyang baring, sembahyang terlentang. Dah tak boleh sembahyang terlentang, sembahyang sambil baring gitu je sembahyang. Sembahyang macam mana? Sembahyang Allahu Akbar. Masa rukuk angkat kepala sikit, masa sujud angkat kepala lebih sikit. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Relax, yang tidur atas katil sembahyang tu. Boleh tak? Boleh, tak apa, tak ada masalah. Badan tak boleh angkat, maka apa jadi? Kepala ni, tengkuk tak boleh bergerak ni. Apa nak buat ni? Kena accident lori balak buh kalau putih tak minggu besar tu. Jadi kepala saja boleh gerak. Boleh sembahyang tak dengan kepala? Boleh. Badan tak gerak boleh sini je. Allahu Akbar, angkat sikit. Rukuk, sami Allahu liman hamidah, sujud Allahu Akbar, boleh. Kepala pun tak boleh nak sembahyang. Sebab apa? Sebab dia masuk hospital, ada misi baru jalan tu, duk bancuh Milo 3 in 1, Milo misi baru masuk tu, pandai-pandai ayam krak 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 duk jalan. Sambil duk jalan tu, doktor baru masuk, muka macam ala-ala Pakistan tu muka. Misi kata, wah handsome-nya, kaki terkena meja, jatuh Milo pandai-pandai atas muka Pak Long tu, melompat dia tu, wah 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 wah, dia balut apa mata tinggal hidung dia nak depan. Macam mana nak buat ustaz? Sembahyang apa? Sembahyang mata boleh. Macam mana nak sembahyang mata? Sembahyang tadi Allahu Akbar, bacalah alhamdulillah alamin arrahmanirrahim, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu Akbar. Situ dia sembahyang. Mudah dia. Senang aja, tak ada masalah apa. Cuma bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Cuma pesan kat kawan sebelah, aku nak sembahyang ni, nanti dia ingat kita pandang serong kat dia. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kawan pandang serong kat aku. Tak, aku bukan pandang serong kat aku sembahyang. Pesan kat misi ke, nanti misi ingat gatal sakit-sakit mengorek orang. Tak, aku sembahyang. Betul kau tengok belah tepi itu, kan aku buat macam ni kan. Pesan kat dia. Dah kalau mata pun tak boleh sembahyang, nak buat macam mana ustaz? Sembahyang dengan hati, tasawur, imagine satu manusia yang sedang sembahyang. Kita bayang di hati kita, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Baca di hatilah. Subhana rabbil ala wa bihamdi, subhana rabbil ala, subhana rabbil azim, Allahu Akbar, rabbighfirli, assalamualaikum waalaikumsalam. Semua bayang di hati kita. Bayang di hati kita, mudah tak? Mudah je sembahyang ni. Tak payahlah buat macam ni tengah sembahyang. Dia tengah sembahyang dia buat macam tu, Allahu Akbar. Oh tangan. Aku dengar ustaz tu ceramah. Ni contoh lah mong. Semua nak ikut buat apa? Aku bayang kat apa semua nak ikut, dia payah lah tu.
Senang tak? Senang je. Ustaz kalau dengan hati pun tak boleh semayang, dengan hati tak boleh semayang, hang tanam buang yang kubur dulu. Sebab tak ada faedah. Yang tu yang paling bawah ke. Bila kita tak semayang lah, hang lempar. Mudah tak semayang? Mudah, tak ada masalah. Puasa, hai. Tuan-tuan, saya nak abang puasa berapa bulan dalam setahun? 1 bulan sahaja wajib. Berapa bulan enjoy? 11 bulan. Apa hai kalau Allah tukar 11 bulan tak boleh enjoy, sebulan je enjoy? Penat kita? Penat tak? Allah boleh buat tak? Boleh buat. Tapi Allah tahu lah kita ni cak ayam. Kita ni tak hebat mana. Sebab tu Allah kata okeylah, sebulan puasa cukup lah. Sebulan pun terkeluar lidah habis asap. Main asap balik rumah tu ketuk pintu 6.30, lidah terkeluar macam bewak lah. Letih kan. Padahal sahur 4 kali tambah buat teruk kan. Alah, sebulan sekali je puasa, setahun sekali je puasa. Puasa tu pula pagi saja. Malam puasa? Tak puasa. Buka puasa hang tengok murtabak 4 lapis tu. Sini makan bulan puasa kan? Hang duduk sini bulan puasa. Betul. Bulan puasa depa makan murtabak. Makan ni, makan. Tanpa lagi tahfiz. Ni depan ni muka hamster ni macam Imam Nawawi muka. Hang suka makan murtabak bulan puasa? Suka? Rupanya bukan di Pulau Pinang ya. Semua tempat orang suka makan murtabak. Saya heran sebab apa orang suka murtabak? Mungkin orang silap faham kot. Orang duk ingat Ramadan Al-Mubarak, dia ingat Ramadan Al-Murtabak kot. Tu mana pun orang tu juga murtabak. Okeylah, buka puasa makan. Lepas puasa makan. Pi maghrib, sebelum lepas maghrib balik mai tabuh lagi sikit. Azan isyak makan lagi. Dah banyak kali makan dah. Bulan puasa kita hanya menukar waktu makan, bukan mengurangkan makan. 6 kali makan tak boleh makan, dia claim balik mileage dia semua malam. Malam tak puasa lah, pagi je tu pun sat je, tu pun bermula dengan sahur. Sahur makan macam banyak belahak pukul 3 petang duk bau kari ayam punya banyak makan. Allah tahu kita lemah, Allah bagi benda yang mudah untuk kita. Zakat bukan ambil duit hang bagi terus kat orang miskin. Tak, 2.5% ya. Kad Maybank hang kepala rimau tu hang tak payah bagi kat orang, simpan kat hang. Hang ambil sikit bagi kat dia. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dalam duit hampa ada duit orang lain. Jangan ambil semua, tu orang punya. Tu nama ke hablum minan nas. Allah buat dah. Haji Ustaz? Haji. Tak pi tak apa, cukup duit pi lah. Bukan mesti duit je. Duit ada tapi tak sihat, kena pi tak? Ayah pi lah. Duit tak ada pi buat apa? Tak sihat tak pi buat apa? Duit ada tapi kemampuan nak duit nak pi ada, perjalanan selamat, tapi duit nak tinggal kat family tak ada, tak payah pi. Tak aman perjalanan on the way tang mana Myanmar ke China ke apa ke perang, tak payah pi. Banyak benda mudah. Sebab apa hang rasa agama tu berat untuk diri hang? Sebab hang tak faham agama hang sendiri. Dan hang cuba hang tak cuba nak ambil faham tentang agama sendiri. Maka muncullah manusia-manusia yang dia kurang jelas tentang agama dia dan dia rasa agama tu berat untuk dia. Padahal semua benda dalam Islam ni Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita. Bila kita sendiri teringin nak ambil tahu tentang agama, insya-Allah Allah akan bagi faham tentang agama kita sendiri. Sebab kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bab akhirat kita slow sikit. Kalau bab dunia insya-Allah hebatlah. Kalau malam yang sama hari ni ada buat menyanyi, berjoget, melompat, menari apa semua, jumlah crowd yang main insya-Allah lebih ramai di sana daripada sini. Sebab apa? Sebab itu budaya manusia, dia nak syok benda-benda bab berkaitan dengan dunia ni. Kalau boleh dia nak banyak dan dia nak cepat dan nak bagus. Kalau benda agama dah, tuan-tuan tengok masa sembahyang Jumaat, sudahlah, orang perempuan tak tahulah. Sembahyang Jumaat akan jadi satu budaya lah. Budaya mempersilakan orang ketika nak sembahyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, iqamah, orang akan buat apa? Sila. Disuruh orang. Perbuatan tu dalam kaedah fiqh menyebut makruh. Sebab apa? Al-itharu fil qurabi Al-itharu fil qurabi makruhun wa fi ghairihi mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam bab agama makruh dan utamakan orang lain dalam bab dunia very good dan bagus. Ada satu tempat soft kosong di depan, sepatutnya hang pi depan, dia tak pi, dia suruh orang lain pi depan. Perbuatan menyilakan orang pi depan tu makruh.
Ada satu tempat ayat semayang tu kosong, kita boleh masuk ambil semayang, tapi kita kata tak apa, abang ambil semayang dulu. Tok Imam dah qul ya ayyuhal kafirun. Kalau hang offer kat dia, confirm hang masuk satu rakaat. Confirm hang masuk satu rakaat. Hang ada peluang, dia tak ambil, dia suruh kawan tu ambil. Dia baca WhatsApp tu, tak apa abang ambil, saya balas WhatsApp apa dulu, sehingga dia masuk satu rakaat. Perbuatan mendahulukan orang lain dalam agama, hukum dia makruh. Tetapi perbuatan mendahulukan orang lain dalam bab dunia sangat baik dan bagus. Kita dapat parking di RNR, kita bubuh sini lain dah, nak main dah. Tetapi kita tengok ada seorang lagi buka tingkap, dia kata abang boleh tak saya nak parking, saya nak pergi tandas ni, saya emergency ni, boleh tak? Tak apa, masuk, aku tunggu parking lain, tak apa. Kita dahulukan orang lain dalam bab dunia sebab nak beri satu kehormatan dan kemuliaan pada dia, yang tu dipuji oleh syarak. Tetapi kita hari ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita terbalik. Dalam bab dunia kalau boleh nak depan, kalau bab akhirat kalau boleh kita nak belakang. Hak tu lah kita pelik tu. Tuan-tuan tengok masa kenduri kahwin, masa pi tahlil rumah orang sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, tengah duduk birik tu, tok imam ni dia boleh bagi tahu kat tok siak ni, dia bagi tahu kat tok imam. Dia kata tengok dinding, la ilaha illallah. Tok imam tengok dinding. Dia ni pun panggil orang pergi tahlil gambar tak pakai tudung zaman 60-an, pinggang kerengga tak payahlah botang tu. Zaman jahiliah huruf sanding merepek semua tu bawa keluar lah tu. Ni dalam tu la ilaha illallah, la ilaha, boleh tahan tak bini dia muda-muda dulu, la ilaha. Dan lagi tengok bini orang, la ilaha illallah. Habis semua tahlil tu orang buat apa tuan-tuan? Orang akan kata, Tok makmum kata, Tok rumah kata apa? Jadi kita jemputlah semua nak pergi di luar untuk makan lah. Apa akan jadi tuan-tuan? Orang akan bangkit gerbuk semua belah, tinggal Tok Imam seorang-seorang kat dia. Siang kat dia. Masa baca doa bukan mengi, sila hancur lutut dia 4 kali. Tapi main nak makan ke darah apa tinggal dia. Takkanlah dia nak buat ni apa kain macam mamak nasi kanak nak lompat tu, bagi aku makan dulu. Orang kata apa Tok Imam ni tak siqah. Aku buat aku tu hamba tak siqah. Tinggal aku apa? Sama macam bulan puasa lah tuan. Tarawih saya kena. Bulan puasa, tarawih kan 10 malam terakhir kita buat qiyamul lail. Habis semua kita doa. Masa doa ni tuan-tuan, cahaya ni suam-suam kuku lah qiyamul lail. Masa doa ni, masa awal-awal tu ramai amin. Kuih lama, kuih pelan, slow je. Rupanya ada 3-4 orang duduk merangkak nak pergi ke darah sok awal-awal lah, makan sahur awal. Kita duduk sini dia doa, tak apalah nak buat macam mana. Habis doa semua belah. 200 orang main semayang pagi tu. Saya orang ke 199 beratur. Tok siap orang ke 200 pada muka hang kena tutup ekor. Lambat beratur. Tuan-tuan, bayangkanlah 200 orang, kami yang duduk belakang dapat apa? Nasi tinggal 18 biji. Saya share dengan Tok Bilal seorang 9 biji. Nah, 9, aku 9. Kuah tak ada, tinggal tin saja. Kang tak ada apa. Ada lauk ayam ada. Kepak yang terkepak tu pun kawan tu buat sikit kuat keluar kepak tu. Yang tu yang ada. Apa habuk pun tak ada. Yang geramnya bila bawa nasi tu, tahu AJK kata apa? Ustaz, dia khayal macam dia kenal lama. Kita pun pi lah kat dia. Tahu dia kata apa? Lah ustaz makan ni nasi saja, tak ada lauk dia kata. Aku rasa macam terlangkuk je nasi atas kepala hang. Dan panggil aku, hang sebut semua pergi habis semua, betul hang buat kira aku pula. Ni lah kita. Bab agama kita rasa lemah. Bab dunia kita rasa macam malas sangat. Kita tak boleh spend masa sikit untuk akhirat. Bab dunia kita boleh beratok panjang pun tak ada masalah apa. Tapi bab agama tak boleh. Pernah sekali tuan-tuan saya khutbah Jumaat. Masa saya khutbah ni saya nakal sikit. Nakal apa? Dia kalau saya tak tahu lah budaya, tapi saya tengok ada parking bagus. Masjid tuan-tuan bagus lah. Ada parking untuk penceramah. Yang tu saya bagi 5 bintang lah. Mikrofon boleh lah 4.9. Aku bagi banyak untuk belagak pula. Bagi 4.9 je. Okey. Saya main-main parking ni tuan-tuan, satu benda yang agak penting juga. Sebab apa? Terutama Jumaat, bila ada parking dia senang sebab khatib ni biasa main lambat sikit.
Bila dia main ada parking, dia boleh jalan. Saya pergi sekali masjid tu, parking saya telah dicuri oleh seseorang. Siapa akan letak di situ? Saya kata tak apalah, saya pergi parking jauh. Bila nak jalan main, lambatlah. Bila lambat, Pulau Pinang pun jenis saya kerja kilang, semua nak cepat. Saya masuk dalam masjid, tahu dia tu kata apa? Harap janggut dia banyak, penipu main lambat, kata. Tak guna tu. Aku juga salah. Saya naik atas dan mimbar. Tapi saya habaq, saya nakal sikit. Saya hafal nombor plate tadi kereta hak parking tu. Khutbah keluar, saya hambak tu. Tuan-tuan tengok kereta di luar tu. Saya tak tahu kereta siapa. Janganlah ambil parking masjid saya. Orang kata saya macam-macam semua. Wah macam tu. Tuan-tuan tahu tak? Saya turun mimbar tu, habis semayang, dia main tepuk belakang. Bagus Ustaz, bagus. Bagus Ustaz kata macam tu. Saya kata awak. Dia kata Ustaz tahu kereta siapa tadi? Tak tahu. Itulah kereta pengurusi masjid, dia kata. Bagus Ustaz kata awak. Kami lama dah habaq, dia tak mau dengar pada muka dia. Elok juga. Sekali saya khutbah tuan-tuan. Nak habaq kata orang tak boleh spend masa lama ni. Tengah saya khutbah, ada satu bro. Bukan bro. Bro ni apa dia buat? Dia duduk saf kelima dah. Saya duduk di situ. Tengah saya khutbah tu tak ada buat apa. Pukul 2.05 minit dia angkat, dia 2.7 ke 2.10 minit macam tu lah, dia angkat bagi bunyi bom ambil. Oh pendek, bagus azan dulu. Boleh azan dulu, boleh kau minum air, air mineral je, ingat Milo Ice lebih cool. Omai lah cik kau.
Jumaat ni tuan-tuan, saya nak bang satu benda. Masalah berlaku apabila azan lambat 1.30, 1.35, 1.40 lambat. Maka Bilal tu dia kena proaktif sikit. Proaktif ni macam mana? Ada setengah tempat bila azan Jumaat yang pertama, yang kedua, sementara tunggu yang kedua, masa tu lah AJK ambil peluang untuk umum kuliah. Tak apa kena macam tu, sebab dia makan masa, terutama bila Zuhur masuk lambat. Pengumuman bila? Sebelum azan pertama, 1.30 azan, 1.20 buat pengumuman, selesai. Masa tu dia nak umum kuliah muslimin lah, kuliah muslimat lah, kuliah muslimut lah, macam kuliah umum. Nak sembahyang bila? Azan 1.40, azan pertama dah habis 1.45. Lepas tu pengumuman pula. Lepas tu azan kedua, saya naik mimbar. Lepas tu azan kedua, gedebak. Saya boleh khutbah hari tu pukul apa tuan-tuan tahu? 1.57. Saya boleh naik di atas mimbar 1.57. Khatib jemputan, tuan-tuan ingatlah, saya nak cakap sampai pukul berapa? Takkan nak cakap 2 minit, 5 minit berhenti. 2-10 minit, okey lah, saya pun nak mendarat. Ada satu bro sudah buat satu perangai pada dia. Dia tengah-tengah dengar khutbah, dia angkat jam dia, dia tunjuk macam ni, tak, 3 kali dia ketuk jam tu, menunjukkan kata bahawa tolong berhenti, kami dah meluat dengan khutbahan. Kita boleh tafsir macam-macam lah. Woi, sudahlah, woi, belah lah, woi, apa-apa macam tu lah. Bila dia buat macam tu, orang tak pernah buat kat saya macam tu. Bila dia buat macam tu, saya pun jadi macam tak syok sikit lah. Tengah-tengah saya khutbah yang mood tinggi dah, saya turun terus. Dan nakai saya hadap terus. Disebabkan ada orang yang tak suka dengan khutbah saya petang ni, saya akan berhenti di sini. 1, 2, 3, 4 saf yang depan tu tak tahu apa, sebab berada tu duduk di saf 5. Hak belakang semua nampak benda tu. Orang depan ni, sebab apa ni? Saya nak buat macam merajuk lah, kononnya bebai lah, kononnya. Tapi dia ingat tak, rukun khutbah aku baca dah ayat Quran ke apa, sekali bebai, sekali naya pula. Susah. Okey, ayat Quran semua baca semua habis saya duduk, khutbah kedua ringkas. Selawat, doa, habis. Turun pun baca semayang pun pendek-pendek gitu je. Tuan-tuan tahu lepas semayang, tahu dia buat apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam, semua habis selesai dah. Masa nak salam tu, mereka cekak kepala budak tu, brother tu. Ni, heret main kat saya ni. Ustaz bagi tahu kat kami nak buat apa dia ni. Korang ajar, kami tak pernah buat dekat khatib macam ni. Kami nak haria dia. Pulau Pinang lah, kuah taruatan macam ni, pedas dia. Kira nak haria orang dia. Kawan tu tahu muka dia macam apa? Macam rabbit jatuh dalam kolam berenang. Tu pernah tengok rabbit kalau dia lalu kat tepi kolam renang, dia tergelincang dan jatuh. Kolam renang kan sejuk, bila dia angkat dia pakai telinga dia kan, muka dia kecil, kecut, muka kecut. Brother tu muka macam rabbit lah, kecut je muka. Ustaz beritahu kami nak, kebetulan masjid tu sebelah dia kubur. Dia berkata, Ustaz beritahu kami tanam terus. Saya kata, kau gila, dia hidup dia pada tanam apa? Kita bagi dia mati Ustaz. Oh, kanan tu apa? Dia kata, sorry lah Ustaz. Saya tengok muka dia minta takut, dia bilang tak apa, dia tak perasan, aku minta maaf. Agama kita ni tentang muslimin rahmati oleh Allah SWT, pelik panggil kita ni. Ada benda baru nak duduk. Kalau tak ada, tak duduk lah. Macam tuan-tuan baru lah. Sebab tu, kalau buat ceramah-ceramah apa, nak layak orang bagi tunggu lama ni dengan makan lah. Ada makan orang tunggu lama sikit lah. Kalau tak ada orang belah lah. Macam malam ni ada makan, pukul 8 kan. Nak bak kata apa, orang ni tuan-tuan, Allahu Akbar, dia mau ada benda demand dengan agama, baru dia nak jadi elok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada makan baru jadi elok. Kalau tuan nak bagi ceramah yang besar tu, kena buat apa? Kena tukar banner sekarang, kena tukar baru dah. Banner apa tuan nak buat? Besarnya banner tulis, yang buat ceramah perdana tulis, makan ke darah perdana. Ceramah ringan disediakan. Gambar ustaz kecil macam Facebook gitu gambar tu. Atau tengok orang mai punya ramai. Buat makan pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buatlah benda yang seronok orang nak makan. Ni kadang-kadang masjid buat makan, order kat orang, Allahu Akbar, orderlah karipap. Karipap tu inti daging, inti ubi. Tuan-tuan tahu ubi dia ada 3 je dalam tu. Kedek boleh bunyi pula. Walah kedeku saya buat kat masjid gitu. Saya tak tahu belah sini, tuan-tuan, belah Pulau Pinang tu nasi lemuk Allah besar ni. Nasi lemuk kecil je.
Ikan bilis tu baru darjah 2. Kesian kawan tu berenang, dia bertangkap, goreng dia pulang tu. Kawan baru nak pergi tadika, seronok beli kasut sekolah lah, mak dia pergi shopping di Jaya ni semua. Tak dan di sekolah dia tangkap dah, dia goreng bubur dia pakai ramai sikit dah. Allah Akbar. Telur putih tu, telur rebus tu, tuan-tuan tahu tak? Sebiji potong 800. Kecil je. Saya beli, saya tengok sebab apa? Ada rambut mak lampir ni. Saya tengok nipisnya, rambut mak lampir, bukan mak lampir. Telur rebus itu dia potong kecil-kecil. La ilaha illallah. Saya pernah beli nasi lemak, tuan-tuan tahu? Beli nasi lemak, package terbaru sekarang ni tuan-tuan akan dapat hadiah SIM card DG 1 free. Tengok package terbaru sekarang ni. Saya beli nasi lemak, saya tengok, Masya Allah. Sebab apa ada SIM card DG dalam ni? Free kan? Macam ni tak ambil apa. Saya tarik SIM card tu, tuan-tuan tahu apa? Saat ni, telur goreng. Telur goreng tu dia boleh potong besar SIM card. Telur besar ni dia potong jadi kecil je. Aku geram sebab aku kena dah. Tu yang aku geram tu. Kena pula dekat kita. Bukan bahagian isi tu, bahagian minyak hak ujung pegang menitik tak. Niaga lah elok-elok, niaga macam jebol itu sebab apa? Niaga bagi elok-elok, insya-Allah Allah mudahkan untuk kita. Jadi muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita hari ni bila kita main duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala hari ni, supaya apa? Supaya kita faham agama kita sendiri. Ramai orang hari ni yang berlaku tuan-tuan, bila dia tak faham agama dia, antara sebab dia tak ada hubungan dengan masjid surau. Kuliah dia tak pernah ambil, tahu nak ambil apa semua, maka dia jadi orang yang dia tak pandai dengan agama dia. Baru ni tahun lepas tuan, salah satu sekolah lah, apa kita buat adalah kita selepas murid-murid habis tingkatan 3 PT3 ni, jadi ramailah budak-budak dalam kelas tu, ada 33 murid Islam dan 2 murid non-Muslim duduk dalam kelas tu. 33 Muslim, 2 non-Muslim. 2 yang non-Muslim ni, hujung tahun kita nak bawa pergi di Benang, di Sik, di Kedah tu, nak buat macam Qiyamul Lail dan kita katakan macam hiking apa macam tu lah, aktiviti lasak tu adalah bahagian Qiyamul Lail, tazkirah malam. Pagi ni macam lah aktiviti lasak lah. Okey, apa mereka buat? Cikgu-cikgu, ustaz-ustazah ni buat apa? Mereka bagi tahu dekat budak-budak, okey jom kita pergi. Ada 2 murid non-Muslim, mereka main dekat cikgu mereka, mereka kata apa? Ustaz bolehlah kami pun nak pergi juga. Sebab dia kata kami dah lama dah duduk dengan kawan-kawan kami rasa macam baik sangat dah, sayang pengalaman tu kami tak dapat, nanti kawan-kawan dia dapat. Ustaz dia kata tak boleh, ni orang Islam dia boleh pergi. Camp ni camp ibadah, hampa mana boleh pergi. Kita nak pergi Jumaat sampai Ahad tu, Isnin kita balik lah. Dia syarat dia kena Islam baru boleh pergi, sebab ni camp ibadah. Budak-budak lah dia kata tak apalah Ustaz, kami jadi Islam 3 hari, nanti hari Isnin kami kafir balik. Ustaz dia tak boleh jadi Islam kafir, dia tak boleh, penat betul, payahlah macam tu. Okeylah tak apa, aku telefon ayah hang lah. Si ustaz ni telefon ayah dia, kata macam ni lah encik, kami di sekolah ni macam ni kita buat program, tapi 2 orang anak encik ni salah seorang yang dia kata kat kami nak pergi. Cuma kami pun nak tanya encik sepatah boleh ke tak boleh, sebab kalau kita bawa dia, kita tak akan libatkan dia dengan program-program agama, dia tak terlibat. Yang mulai dia tak payah main bab agama semua, dia tak terlibat. Pagi je kita bawa dia pergi hiking, yang tu yang ni, main futsal kat tepi pantai ke apa semua, kita libatkan sekali lah kawan-kawan dia. Okey, bahagian agama dia rehat di bilik, dia tak payah main. Bapak dia, tuan-tuan tahu tak, bila kita telefon bapak dia kata apa? Ustaz, mana mau angkat pi pun angkat pi lah Ustaz. Berapa hari pun tak apa. Dia boleh ingat, aku serabut dengan anak aku ni. Baguslah ambil pi 3 hari ke 80 hari aku ambil pun aku lega sikit lah. Ni tu ayat ni tak ada kat rumah, aku penat agak ni. Bapak dia bagus. Okey lah, bagi tahu dia, okey kamu pi, kita ready macam ni semua. Pagi jam malam kamu tak payah ikut kami rehat dalam bilik semua. Okey lah, tak apa. Dalam banyak 33 budak ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, ustaz dia duk cek borang kebenaran waris, cek. Di hujung borang tu tuan-tuan tahu ada apa? Ada satu budak yang dia tulis itu tidak benarkan, tidak membenarkan. Dia potong membenarkan, tinggal tidak membenarkan anak saya mengikuti kamp ibadah. Ustaz dia panggil budak ni, dia kata ni sebab apa ni, siapa sign ni? Dia kata bapak saya. Bapak ayah tulis tak dibenarkan. Dia kata tak tahulah Ustaz, kemarin saya tengok bapak saya macam bad mood apa, saya pun tak tahulah, saya tinggal kat dia borang. Lepas tu pagi ni saya ambil dia borang, saya tak tengok pun, oh dia tulis tak dibenarkan kau. Ustaz telefon lah bapak saya pun tak berani lah tanya ayah saya. Ustaz ni telefon bapak dia.
Encik, kami macam ni daripada sekolah, kita cadang nak bawa anak encik ni pergi camp ibadah. Kita nak pergi di SIG, di Kedah tu, kita nak buat program camp ibadah, dan malam qiyamul lail, ada tazkirah, ada yang tu yang ni apa semua, kita sisa semua kat dia. Jadi kami agak confused dan keliru sebab encik tulis di borang ni tak dibenarkan. Jadi saya pun tak tahu dibenarkan ke tak dibenarkan ke, saya tak tahu. Kata macam tu lah. Tahu bapak dia kata apa? Bapak dia kata, tak payah pergi camp ibadat lah, tang ni pun semayang tak habis, pergi ibadat di sana pula. Bapak dia maki ustaz ni 7 kilo, maka kena maki. Hak non-Muslim dia tak nak lebih. Hak IC tulis Islam, dia pula jadi pembangkang agama Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah. Inilah tuan-tuan akhir zaman masyarakat kita makin lama makin keliru dengan agama syirik. Macam-macam manusia Tuhan terjadi pada getaran lah. Saya pun tak tahu, saya pun tak faham macam mana orang fikir Tuhan terjadi pada getaran, jadi ikut mana sih? Mungkin nak tahu getaran yang senang nak. Tuan-tuan buat plug tu kan, TNB tu. Tuan-tuan buka screw 2 tu, kan ada 3 wire bumi, langit atau apa 3 wire tu. Sumbat kepala kat lumi dalam tu. Dia ketak kena shock current tu, terus dia boleh jumpa Tuhan. Mungkin yang tu dia agak nak Tuhan terhasil pada getaran, dia boleh dapat Tuhan getaran tu. Jadi benda-benda basic beragama ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita agak keliru akhir zaman hari ni. Sebab itulah muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita nak kalau boleh mai sama-sama duduk dalam majlis ilmu kita. Setiap malam saya tengok alhamdulillah pihak masjid tuan-tuan ni susun program macam-macam, duha lah, malam lah, pagi lah, forum tahajud lah, forum apa macam-macam lah. Sampai aku tak tahu ceramah tak mana, hari mana ceramah atas kipas satu hari, aku tak tahu nak ceramah tak mana dah. Hebat, kita main sama-sama, kita support masjid kita buat baik. Bukan sahaja untuk masjid kita, bahkan kita nak dapat pengetahuan yang banyak. Sebab bila kita ada satu masalah, kita tahu nak rujuk pada siapa. Hari ni tuan-tuan, saya bagi tuan-tuan contoh, hati-hati umat akhir zaman ni dia salah. Saya kita tuan-tuan contoh satu brother dia jogging sampai ke satu tempat, dia letih, dia sandar dekat satu dahan yang dah nak reput dahan tu. Dia sandar, jatuh brother ni, pokok tu dahan dia patah sehingga paha dia luka. Letih tak hilang, luka, berdarah, jadi lagi tak larat. Ada satu lagi brother, di jalan-jalan dia sandar dekat tembok, yang tembok tu tak kuat. Dia pergi sandar, dia jatuh dengan tembok-tembok tu, luka kena badan dia. Ada satu lagi brother, dia jogging, dia tak larat, dia cari satu tembok yang kuat, macam tiang masjid kita ni cantik, dia sandar dekat situ. Keletihan dia hilang, dia teruskan lagi jogging jalan dia. 3 orang ni saya nak berang, inilah perumpamaan umat akhir zaman. Akhir zaman manusia dia tak tahu nak sandar kat mana bila dia ada masalah. Ada orang rasa ketenangan hati hanya dapat bila dia sandar dengan duit. Sebab tu dia pulun cari duit sampai tak ada nak main semayang, sampai tak ada ceramah, kuliah, tak dengar apa pun. Dia kalut dengan cari duit sebab dia rasa duit boleh bagi ketenangan pada dia. Sedangkan itu satu formula yang sangat salah. Duit tak kena guna ketenangan. Berapa ramai manusia ada duit, kekayaan, glamour, dia sanak dekat kaya, sanak dekat glamour, sanak dekat duit, tapi akhirnya tak ke mana. Tuan-tuan tahu tak, satu pelakon orang putih tu, pelakon komedi, Robert apa kena datang, tak ingat tak? Apa kena ya? Apa payah sembang apa jenis wara, apa jenis baca Quran, tasbih, apa tak tahu apa kat dunia pelakon ni. Adalah satu dia tu pelakon yang orang putih tu, apa nama apa baik dekat dia lah. Dia rajin pelakon komedi. Lawak lah. Kaya lah, glamour dengan abang lah tuan-tuan ni. Mata ni tak larat tengok kamera lah. Hari-hari tengok kamera, cap. Muka depan majalah masuk, internet masuk, glamour semua. Sangat menakjubkan tuan-tuan. 2 tahun lepas dia meninggal macam mana? Di bilik hotel, di tangan dia ada pegang dadah. Tak tahulah jenama apa, dadah tak tahu. Overdose dadah dan bergelimpangan botol-botol arak kelilingnya, dia mati. Kita duk fikir satu manusia yang glamour, semua benda ada, hang sandak kat duit, hang sandak kat dada, mungkin hang boleh selesai masalah. Tetapi sandaran tu salah. Sandaran tu sandaran yang rapuh dan reput.
Sebab selagi mana hang tak sandar pada satu tiang yang kukuh, apa dia? Sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru hati hang jadi kukuh. Hari ni tuan-tuan, hati manusia jadi lemah, dan hati manusia ni kering. Dia tak ada macam satu pokok yang tak ada siram. Agama tak ada, dia rasa hidup ikut suka hati dia, tak pernah ambil berat dengan agama, tak pernah ambil berat dengan agama dia, agama isteri, agama anak, tak pernah ambil berat apa. Maka muncul manusia yang dia sangka duit boleh selesai masalah. Sebab tu dia boleh masuk kedai 7-Eleven, kedai 24 jam, dia boleh buka kedai, pegang pedang samurai yang panjang, dia boleh tetak kepala orang berdarah sini, tetak tangan orang, sebab dia nak cash money yang ada dalam mesin tu. Dia boleh ragut satu perempuan tu mengandung 7-8 bulan, terseret tengah jalan, bleeding, darah, gugur, dia tak kira apa, janji aku mau duit, sebab dia rasa duit boleh selesai masalah dia. Sebab Allah janji kat kita, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Hampa pulun cari di bawah, tetapi rezeki hampa aku letak di langit. Langit kata Allah SWT. Maknanya hang letak dari hang kat bawah, Allah dibagi kat hang. Hari ni tuan-tuan, umat bila lupa satu benda yang besar, hati akan jadi tenang dengan ibadah kita sembahyang 5 waktu. Ramai orang tuan-tuan, saya tak risau tuan-tuan sembahyang tuan-tuan ni, saya tak risau, insya-Allah tuan-tuan hak main sembahyang di Masjid Ar-Ridwan ni bagus dah. Jauh di sana ramai manusia dia tak tahu nak letak di mana. Dia rasa kemewahan, kesenangan tu boleh selesai masalah dia. Tuan-tuan main masjid, Allah ajak kita macam mana selesai masalah. Tuan-tuan main berdiri di saf, Allah ajak hang tua, hang muda, hang pangkat, hang kaya, hang ada jawatan, hang office boy, semua equal, sama, berdiri di belakang satu imam, menghadap satu kiblat, akidah yang sama, tak ada beza antara kita. Allah ajak kita nombor 2, bila hang main sembahyang jemaah, bila hang rukuk, maaf cakap tuan-tuan, kepala hang sama level dengan punggung kawan hang ada depan. Allah ajak hang supaya buang hangnya ego. Hanya ego, sombong, takabur semua tuan-tuan saya nak abang, level dia mana? Di luar, selipar, itulah level dia, buang di luar. Masuk di sini, satu je name tag kita pakai, hamba Allah SWT. Name tag lain yang pakai, name tag lain semua angkat lepak buang. Sebab name tag lain umur 60, 65 orang terajang, orang tak ada jawatan semua, orang akan panggil hang manusia biasa. Satu name tag yang hang tak akan tanggai sejak pada bila? Sejak daripada alam ruh sampai kiamat, sampai bila-bila masuk syurga, sampai bila-bila, Abdullah, hamba Allah Ta'ala. Name tag ni tak akan hilang. Allah ajak kita dalam sembahyang jemaah, hang sujud pada Allah. Maaf cakap tuan-tuan, kepala kita yang kita ingat pandai, yang kita rasa kita cerdik, kepala tu letak di bawah, dan punggung kita lebih tinggi pada kepala kita. Tak cukup dengan tu, punggung kawan depan lebih tinggi pada kepala kita. Ya hang kata hang champion, ya hang kata hang hebat. Allah kata hang mai sembahyang, baru hang tahu siapa champion. Tak ada siapa champion, Allah Tuhan Rabbul Alamin. Dia buat segala-galanya. Sebab tu manusia-manusia yang faham tentang agama Allah siapa? Sahabat Nabi SAW. Mereka faham agama Allah. Sebab tu mereka boleh spend masa mereka, boleh spend darah mereka, boleh jandakan isteri mereka syahid, boleh jadikan kita katakan anak mereka anak yatim. Sebab apa? Sebab mereka faham ganjaran syurga tu lebih besar lagi. Mereka tak heran sebab mereka faham benda yang besar. Sebab mereka tahu, mereka sandar dekat Allah tu, sandaran tu tak akan mengecewakan mereka. Sandar kat duit, dia boleh pi kat tuan lain sejurus selepas hang mati. Sandar dekat kawan, sandar kat manusia, dia akan berubah cinta dan sayang dia kepada orang lain sejurus hang mati. Satu benda dia akan follow dan stay dengan kita, amal soleh yang kita buat. Amal soleh itulah kita sedang usaha. Sebab apa yang kita semai, itu yang kita tuai. Semai di dunia benda yang baik, kita akan tuai di akhirat juga benda yang baik. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni sebabnya kita kena sandar betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hari ni kita tahu kita sandar kat mana, macam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Anas bin Nadar ni tuan-tuan, siapa dia? Dia tak pi perang Badar. Dia rasa galat sangat tak pi perang Badar. Dia ikut pi sama-sama dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud, apa yang berlaku adalah separuh masa pertama macam okey. Bila dia main separuh masa kedua, agak kelam kabut keadaan. Sebab nampak macam akhirnya umat Islam ditewaskan. Nampak macam kelam kabut keadaan tu. Tapi Anas bin Nadar menuju ke arah Uhud tu, dia jalan menuju ke arah bergerak ke arah Uhud ni.
Dia jumpa Sa'ad bin Mu'az. Dia kata, Sa'ad, hang nak pergi mana? Jom kita pergi ke Uhud, sebab aku bau syurga kat Uhud tu. Maka dia masuk dalam medan pertempuran sehingga berlaku dia syahid. Dan jenazah Anas bin Nadar ni lebih kurang 80 tusukan di badan dia. Calak, cucuk. Sampai muka dia tu tak berapa jelas. Hanya Rubaiyah binti Nadar, adik perempuan dia sahaja, boleh cam itu adalah abang dia, bersandarkan pada jemari abang dia. Dia pegang, dia kata, ni jari abang aku ni. Sebab muka totally lost, badan totally lost, habis rosak. Sehingga mana ketika bawa cerita ni, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani menyebut, kami menyangka ayat ini diturunkan untuk dia. Kata sahabat, ayat apa? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara manusia sadaqu ma'ahadullah alaih, membenarkan apa yang Allah janji pada dia. Allah beri pada dia kemuliaan luar biasa. Sehingga kata Ibnu Hajar Asqalani, manusia nak tahu dia hebat tak hebat, dia boleh bau syurga, ada masafah, ada tempoh, ada jarak dia boleh bau. Kalau 10 tahun lagi nak masuk syurga hang boleh bau, itu hang hebat. 20 tahun lagi hebat, 200 tahun lagi hebat, 500 tahun lagi hebat. Tapi kata Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, nak abad kemuliaan Sayyidina Anas bin Nadar, dia kata bukan merentasi masa, bahkan merentasi zaman dan alam yang lain. Benda yang hang patut bau di sana, tapi bauan syurga tu dah mula main meresap, merentasi satu zaman barzakh, dia main kat sini. Karamah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Mereka faham agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadikan masjid ini sebagai sasaran untuk sama-sama datang solat berjemaah. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, kita nak jadi orang yang hebat hari ni, mai beberapa benda saya nak abang kita penuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap waktu tuan-tuan ada sini, kita main sama-sama berjemaah. Dan kedua, ada kuliah pengajian mana-mana hari ni, kita main, kita penuhkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan ilmu yang ada dalam dada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan pilih kita menjadi orang yang hebat, bukan saja di dunia, bahkan hebat juga di akhirat. Tuan-tuan, saya ada 1-2 benda lagi sebelum kita nak akhiri ceramah kita pada malam ni. Yang pertama, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan satu doa yang saya nak bawa pada tuan-tuan. Tak apalah kalau tuan-tuan lupa tadi hak saya cakap tu, semua tu hak lawak-lawak apa, okeylah, tak apalah. Yang ni tuan-tuan pegang balik rumah, bagi ada benda tuan-tuan balik buat. Bagi ada benda tuan-tuan balik buat. Nabi SAW ajak kita satu doa yang saya akan ajak pada tuan-tuan. Doa ni insya-Allah saya agak tuan-tuan dan perempuan hafal dah insya-Allah. Memang hebat. Doa ni mudah aja, selalu tuan-tuan tengok di TV juga. Doa ni tuan-tuan kena baca bila? Selepas subuh 3 kali, lepas asar 3 kali. Dia ni sebagai insurans untuk selamatkan kita. Tuan-tuan baca lepas subuh 3 kali, insurans tu akan jadi hijau, jadi valid sampai asar. Lepas main asar, insurans tu jadi invalid, tak boleh guna dah. Hang kena renew. Tapi tak payah PJ. Hang boleh renew atas katil, atas motor, sambil jalan, sambil-sambil macam tu hang boleh renew. Hang renew aja, dia akan secure, dia akan jaga hang sampai asar, sampai esok pagi subuh. Esok pagi baca balik sampai asar, asar subuh, dia akan jaga kita. Apa dia doa tu adalah, saya baca biasa, kita baca ramai-ramai. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Doa ni tahu dah, bukan nak bagi tahu, nak peringat. Tahu dah hak saya cakap pada awal maghrib isyak, tuan-tuan tahu dah, peringat. Sebab ramai orang tak ingat. Doa tu tuan-tuan baca bukan untuk tuan-tuan je tahu, ajak ke anak-anak nak pergi sekolah, tuan-tuan ajak dia. Sebab sekolah ni tuan-tuan tak boleh jangka macam-macam. Budak-budak sharp pensel, main cucuk-cucuk kena kat sini, lari-lari jatuh dalam parit, kaki kena cucuk besi di Sabah pun ni kan, cucuk di besi di paha tu, terkeluar tu, jatuh main budak-budak nak duduk, dia tarik kursi bila dia duduk ni tulang belakang darjah 4 lari
Jadi kemek itu. Sebab tu jangan main tarik kursi macam jangan main. Sebab tulang tak kuat dah. Tak macam orang dulu semua kuat. Sekarang kita Cikedis punya umat Cikedis semua jenis lembek punya. Sikit-sikit lembek, sikit lembek macam-macam betul je. Budak-budak ni kan, budak-budak dulu kuat je ni, mandi sungai, lompat betul, semua berendam dalam hujan 2 hari muka senyum je. Anak kita 4 titik je kena ayat hujan KPJ 2 minggu tersadai gitu ya. Tahu apa kuat gitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim sangat baik untuk membantu. Sebab musibah kita tak tahu nak jadi bila-bila tuan-tuan. Anak kita balik tuition, duduk sorang-sorang dekat bus stop. Dia telefon, ayah, cepatlah mai. Ada siapa kau duduk tengok je pada tadi tu. Cik takutlah dia kata. Kita duduk buat kerja tuan-tuan, kita selesa. Tak selesa, kita tinggal kerja, kita pendek sebab anak kita. Sementara kita nak mai, apa dia nak buat? So dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allah pelihara kita. Tetapi mana-mana kedai tepi jalan duduk, mana kita tak tahu kedai-kedai apa semua, tak tahu apa ada di kedai tu, kita singgah kedai di kampung mana ke apa tak tahu, nak duduk bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ni satu budaya kena didik anak-anak dan kita sendiri, insya-Allah Allah pelihara kita. Okey. Doa ni tuan-tuan, kita sama-sama nanti di hujung sebelum saya doa, kita akan baca ramai-ramai sama-sama 3 kali, lepas tu kita tutup dengan doa. Habis selesai. Okey. Saya ada beberapa pengumuman nak bagi tahu pada tuan-tuan. Tak buka EJK tadi tu. Okey. Saya tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mengajar di sekolah. Guru di sekolah lah saya. Sekolah saya ada satu kabin. Kan kadang-kadang kerajaan dia tak hantar bangunan, dia hantar main macam satu kabin. Bukan kabin Myanmar buat kerja kan, dia kabin yang elok lah, kelas lah dia buat. Cuma pihak pentadbir rancang dan plan nak ubah kabin tu menjadi surau. Dan proses itu sedang berlangsung dan sedang berjalan proses tu. Dan nanti bila siap surau tu nanti tuan-tuan, ada beberapa plan yang saya cadang nak buat. Antaranya adalah apa? Saya tak mau buat surau tu hanya surau tu sebagai surau sekolah, budak-budak sembahyang Zuhur, baca Yasin biasa-biasa. Saya tak mau. Saya nak communitykan surau tu. Saya nak kalau boleh orang-orang yang ada di sekeliling kawasan tu, macam mana mereka boleh sewa padang main futsal, main bola petang, macam tu kita guna community surau tu untuk buat program yang lebih besar lagi. Nak mai akad nikah di surau sekolah pun boleh, kita buat cantik-cantik apa mai akad nikah. Orang perempuan yang haid ke, yang uzur ke boleh masuk, tak apa. Kalau masjid apa masuk ada isu dan kena duduk di luar, mai masuk di surau sekolah tu. Kita nak communitykan dia. InsyaAllah 29 hari bulan saya akan daurahkan kitab Syama'il Muhammadiyah di surau sekolah saya tu, dan beberapa program. Antaranya apa? Daurah yang program pertama, daurah kitab Syama'il daripada pukul 8.30 insyaAllah sampai pukul 12 tengah hari. Setiap bab saya akan baca 2 hadis sahaja. Katalah contoh bab makanan kegemaran Nabi, atau bab pakaian Nabi, atau bab celak. Baca 2 bab aja. Bab celak tu habis kita terang. Celak ni betul-betul kena pakai macam mana? Tang mana 3 sini 1 2 1 ke? 1 2 ke? 3 3 ke? Laki pakai ke? Perempuan pakai ke? Batu apa? Batu ismik. Kalau pakai tu jadi apa kat mata? Okey, selesai. Masuk bab baru. 56 bab dari pukul 8.30 pagi secara ijmal, secara ringkas, cap. Just kita nak tahu konten kitab tu apa. Kita dah belajar, kita tahu rambut Nabi, mata Nabi, tangan Nabi, dada Nabi, mulut Nabi, hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sini lubang lubah ni dia turun main nipis straight sampai kat pusat tu, hujung tu. Macam mana keadaan? Semua kita akan belajar dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tonton, jemputlah kalau larat main. InsyaAllah main, tak ada masalah apa. Kita buat. Nanti kita nak buat pula program lagi, nama dia apa? Nama dia, program tu adalah Daurah Kitab Al-Kabair. Al-Kabair ni 70 dosa-dosa besar. Dan disaring, saya terlibat dengan terjemahan buku tu. Dia panggil ustaz-ustaz. Apa kita buat? 3 orang 2 bab, 3 orang 2 bab, 3 orang 2 bab, 3 orang 2 bab, 8 pagi sampai 2 petang. Hampa terjemuh 2 bab ni.
Hari yang sama seorang buat design, buat grafik, buat kulit, seorang lagi edit. Hari yang sama terjemah, hari yang sama edit, hari yang sama buat kulit, editing apa semua. Cari kawan-kawan pandai ni semua ni, duduk Jabatan Pendidikan Pulau Pinang punya kerja. Semua cikgu-cikgu hak mengajar ni, hak boleh terjemah bahasa Arab apa semua ni, panggil depan main semua, terjemah the same day hantar kilang. Cetaknya berlambak. Apa kita buat? Lepas budak-budak habis form 3 PT3, kita pergi ke sekolah untuk daurahkan kitab tu. Apa kita buat tuan-tuan di Pulau Pinang? Kita buat apa? Budak-budak form 3, 10 hotspot dosa yang biasanya budak-budak bukan buat, selalu terbuat, biasanya terbuat. Antaranya apa? Tinggal puasa, derhaka mak bapak, tipu, tak semayang, minum arak, homoseksual, zina. 10 hotspot dosa kita terang. Panggil budak-budak tingkatan 3, soal jawab apa? Sangat menyedihkan. Kadang-kadang ada kalangan tu budak-budak yang dia dalam 10 tu ada benar yang dia terlibat. Nangis minta macam mana nak taubat lah dosa pada Allah SWT. Benda yang sama kita akan daurahkan di surau kitab. Di kitab tu di surau sekolah. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, dan ketiganya program yang saya rancang nanti bila surau tu dah siap sepenuhnya, apa dia? Adalah program yang nama dia Daurah Fatihah dan Daurah Tahiyat Akhir. Kita nak tayang slide tunjuk macam mana masjid tuan-tuan yang hebatnya slide dia ni. Kita nak tunjuk Fatihah ni biasa mistik tang mana orang buat, yang dipanggil dalam istilah tajuk sebagai lahan khafi atau lahan jali, major mistik dengan minor mistik. Waladdallin maklim tak cukup 6, mawajib tak cukup 6. Apa hang nak buat tu? Sah tak semayang untuk imam tu? Alham dengan alham, at-tahiyya, ha mana yang betul? Kita papar tunjuk pukul 8.30 sampai pukul 12 tamat. Banyak program yang saya rancang di surau sekolah tu. Jadi tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi untuk tuan-tuan siapa-siapa yang ada nak buat wakaf, nak buat dana untuk kita katakan arwah mak, nak wakaf untuk arwah ayah, pak mentua, mak mentua, tuan-tuan boleh serahkan pada saya, tak apa, tak ada masalah. Pertama. Yang kedua tuan-tuan, tuan-tuan boleh ambil nombor saya kat AJK, ambil nombor AJK, WhatsApp kat saya akan bagi kat tuan-tuan nombor PIBG. Saya bagi sekarang lah. Saya bagi sekarang. Siapa nak? Tuan Salim. Bank in berapa? Just inform dekat saya berapa. Sebab saya boleh, saya memang yang benda hari PIBG, saya keluarkan benda tu. Apa nama dia? Okey. Nombor saya bagi 308 666 0635. 308 666 0635. Tak apalah, saya akan hantar juga kat AJK. Tuan-tuan terlepas boleh minta dia. Public Bank. Okey. Itu nombor 2 lah. Dan nombor 3 tuan-tuan, saya main 2 hari di sini ni, Kuala Lumpur ni. Lagi flight nak balik pula ni. Duk kalut nak kejap masa ni. Bag-bag semua di belakang ni. Daur kitab ni Risalah Isra' Mi'raj, saya main tour 2 hari ni, tour Isra' Mi'raj. Saya ni kitab ni kita daurahkan di mana? Di Masjid Besi. Hari Sabtu baru ni daurahkan. Jadi buku ni tuan-tuan cerita pasal Isra' dan Mi'raj pada awal sampai habis. Kita dah daurahkan kitab ni. Ada beberapa belen lagi buku ni. Ada buku ni, ada beberapa belen, tak banyak lah. Banyak ni yang AJK pegang ni nak tu. Jadi tuan-tuan, saya sebahagian daripada jualan ni akan saya masukkan ke surau tu lah. Jadi harga dia RM10. Tuan-tuan boleh ambil sajalah. Terima kasih Ustaz, RM10. Dan saya tuan-tuan nak abang betul-betul, saya malas nak buat naik flight dah benda-benda ni semua. Tuan-tuan beli pergi habis lah. InsyaAllah. Okey, ada 2-3 benda yang tuan-tuan boleh buat di sini untuk bantulah. Kalau tuan-tuan rasa macam ni, tak apa, lepas isyak bos sejadah ke tabung ke apa, mesti kita tengok dia lah. JK lepas isyak dan bos sejadah ke barang tu, apa nak infak. Okey, itu sahaja. InsyaAllah tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak pada ahli tuan kuasa dan tuan-tuan yang stay duduk
ada kesempatan rezeki kita akan jumpa balik. Okey, kita zikir sama-sama bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' 3 kali. Kemudian kita doa dan kita bersurah insya-Allah. Baik, sama-sama dengan saya, semangat sikit. Anak-anak tahfiz dan adik-adik tahfiz boleh sama-sama kita insya-Allah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hali wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa la tu'thir 'alaina wa radina wa rida 'anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.